أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أما بعد فيا أيها المسلمين والمسلمات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. Ya Allah, ampunkanlah akan segala dosa-dosa kami. Ya Allah, berkatilah akan rezeki yang telah dan bakal Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, kurniakanlah keluasan rahmat-Mu kepada rumah-rumah kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang berusaha, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, para ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Abdul Aziz Shah, para muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, limpah kurnia, rahmat, keberkatan, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu dalam sesi Facebook Live ini untuk meneruskan pengajian kita, dan saya akan menyambung kembali perbahasan menggunakan kitab Mastikah Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sambung pada bab beriman kepada adanya hari akhirat. Muslimin, muslimat, sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya masih lagi memberikan rahmat keredaan kepada kita untuk berada di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita sentiasa melazimkan untuk berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bacalah doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada wabak yang sedang melanda, bukan sahaja kita, kepada seluruh ahli keluarga kita, jiran, tetangga, handai taulan kita, insya-Allah. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan kita kekuatan untuk menghadapi apa yang melanda kita sekarang ini dengan bimbingan dan pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersama-sama berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu yang kita boleh, insya-Allah. Dan saya teruskan pengajian malam ini, kita menggunakan kitab Mastikah Hadis, dan kita menyambung pada muka surat 309 di bawah bab beriman kepada adanya hari akhirat. Dan saya akan bacakan hadis yang ke-71. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Hadis yang ke-71 dalam bab ini menyebut an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menziarahi Abu Salamah. Jadi satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menziarahi Abu Salamah.
wa qad syaqqa basaruhu fa'aghmadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sedang mata Abu Salamah terbuka. Ketika itu Abu Salamah baru sahaja meninggal dunia, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menziarahi Abu Salamah, dan ketika itu mata Abu Salamah sedang terbuka, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menutup mata Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis itu menyambung lagi, thumma qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Kata Nabi, "Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya roh apabila ia diambil oleh malaikat akan diturut oleh pandangan mata, yakni si mati itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila roh ia diambil oleh malaikat keluar daripada jasad, roh akan keluar daripada jasad melalui ubun-ubun ini. Kata Nabi di situ bahawa ia akan diturut oleh pandangan mata si mati. Mata itu akan melihat roh yang keluar itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Jadi ketika Nabi sampai itu, Nabi melihat mata Abu Salamah radhiyallahu anhu sedang terbuka. Jadi terbuka, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menutupnya dengan lemah lembut. Itulah sikap kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fadajja nasun min ahlihi. Apabila Nabi bersabda begitu, Nabi kata, sesungguhnya apabila roh keluar, ia dituruti oleh pandangan mata si mati tersebut. Mendengarkan yang demikian, sebahagian daripada ahli keluarganya riuh rendah. Ada yang menangis dan menyebut-nyebut kemalangan yang mendukacitakan mereka itu. Ada yang menangis. Bila kata Nabi berkata demikian, ada yang menangis, ada yang menyebut-nyebut, berduka cita dengan apa yang telah diberitakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda lagi. Nabi kata apa, muslimin muslimat rahimakumullah? Inilah sunnah. Di antara sunnah yang perlu kita lakukan ketika berlakunya kematian. Ketika berlakunya kematian. Sama-samalah insya-Allah kita mengamalkan sunnah ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Itu di antara kata Nabi. Ada sambungan sedikit lagi. Nabi kata la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Kata Nabi, janganlah kamu menyebut-nyebut perkara-perkara yang buruk yang merosakkan kamu, tetapi sebutlah perkara-perkara yang baik. Bila berlakunya sesuatu kematian, jangan kita menyebut-nyebut perkara-perkara yang buruk, tetapi sebutlah perkara-perkara yang baik. Puji si mati itu dengan pujian yang sepatutnya. Mudah-mudahan ia mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyambung lagi. Nabi kata, apabila berlakunya kematian, janganlah kamu menyebut-nyebut perkara-perkara yang buruk, tetapi sebutlah perkara-perkara yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat memohon supaya Allah kabulkan apa yang kamu katakan, baik ataupun buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau buruk, kan? Sebab itu jangan berkata buruk kepada orang yang sudah pun mati. Sebutlah perkara-perkara yang baik. Kalau ada 10 perbuatan yang buruk mungkin yang dilakukannya kepada kita, namun ada satu yang baik, sebutkanlah kebaikannya. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan doa kita itu nanti, dia akan mendapat kebaikan dan kebajikan di alam barzakh sana. InsyaAllah. Baik. Kemudian Nabi menyambung lagi. Thumma qala.
Nabi menyambung lagi. Kata Nabi pun berdoa. Nabi pun mengajarkan kita apabila berlakunya kematian, maka kita hendaklah berdoa. Berdoa, kita berdoa. Iaitu, Nabi pun menyebut, Nabi pun berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Nabi SAW pun berdoa dengan sabda baginda SAW. Kata Nabi, Allahumma ghfir. Ya Allah, ampunkanlah dosa Abu Salamah, li Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Dan tinggikanlah darjatnya bersama orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Masya Allah. Ada sambungan lagi sedikit. Nabi SAW pun menyambung lagi doa baginda dengan menyebut, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ada lagi yang sambungan. Nabi menyambung doa baginda. Nabi kata, dan jadilah sebagai gantinya untuk mengurus dan melindungi keluarganya yang ditinggalkan. Masya Allah, doa Nabi SAW. Pertama, Nabi mendoakan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa Abu Salamah. Kemudian, yang kedua, mudah-mudahan Allah mengangkatnya pada darjat yang tinggi, fil mahdiyyin, pada darjat yang tinggi, pada darjat orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dan darjat yang tinggi, orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Kemudian Nabi menyambung yang ketiga, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Dan jadikanlah sebagai gantinya untuk mengurus dan melindungi keluarganya yang ditinggalkan. Masya Allah, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita nak berpaling daripada doa-doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Doa baginda adalah doa yang terbaik kerana doa itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam doa mungkin yang diajarkan oleh manusia lain kepada kita selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita sebagai umat yang cintakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sewajarnya, sepatutnya mengutamakan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana doa itu diajarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tengok Nabi minta. Nabi kata, dan jadikanlah sebagai gantinya untuk mengurus dan melindungi keluarganya yang ditinggalkan. Muslimin muslimat, tengok dalam doa ni. Apabila mati seseorang lelaki, di sini sebut lelaki, Abu Salamah, meninggal dunia. Kemudian ada tanggungjawab yang ditinggalkan oleh Abu Salamah, ada Ummu Salamah. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menggantikan untuk mengurus dan melindungi keluarga Abu Salamah yang ditinggalkannya itu. Masya Allah. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Habis dah ke doa Nabi tu? Belum. Nabi sambung lagi. Nabi kata, waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Dan ampunkanlah bagi kami dan baginya ya rabbal alamin. Ingat muslimin muslimat rahimakumullah, ketika kita mendoakan orang lain, jangan lupa mendoakan untuk diri sendiri. Di saat kita minta ampun kepada orang lain, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Ampunkanlah golongan mukmin dan mukminat. Jangan lupakan untuk mendoakan kita, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Jangan doakan orang saja. Kadang-kadang kita selalu doakan orang, terlupa untuk mendoakan diri sendiri. Doakan untuk diri sendiri. Bila kita doakan orang lain, aku doakan semoga kau bahagia, semoga engkau mendapat kekayaan yang berkat dunia dan akhirat.
Begitu juga supaya semoga aku pun mendapat kekayaan dunia dan akhirat. Doakan untuk diri kita. Doakan orang lain, jangan lupa kita mendoakan untuk diri kita juga. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa baginda kepada Abu Salamah radhiyallahu an. Jadi Nabi kata, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunkanlah bagi kami dan baginya ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi, dan lapangkanlah kuburnya. Masya Allah. Untung para sahabat baginda radhiyallahu an mendapat doa langsung daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan sedih, wala tahinu, jangan rasa lemah, jangan rasa hina, wala tahzanu, jangan rasa lemah, wa antumul a'laun. Allah kata kepada kita, Allah kata wa antumul a'laun, sesungguhnya kamu pun termasuk dalam kalangan orang-orang yang tinggi darjatnya, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, terutama di dalam keadaan kita menghadapi akhir zaman ini, iman sangat penting. Walaupun senipis kulit bawang, namun ia paling penting sekali, iman. Dan jangan melakukan perbuatan syirik yang boleh merosakkan iman. Na'udzubillahi min zalik. Baik, jadi itu doa Nabi. Yang terakhir Nabi kata, wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah kuburnya. Penting kan? Yang lepas-lepas kita dah tengok hadis bagaimana apabila berlakunya kematian kepada seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan akhir, maksudnya di akhirat nanti apa tempat di mana dia akan duduk. Kalau dia duduk di dalam syurga, di dalam alam barzakh itu, Allah perlihatkan dia tempatnya di syurga nanti, siang, pagi dan petang. Kalau tempatnya di neraka, na'udzubillah min zalik, Allah akan perlihatkan tempatnya di neraka pagi dan petang ketika dia berada di alam kubur, di alam barzakh. Orang dah mati ni dah tak boleh balik dah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Janganlah duk percaya roh balik, malam 7 likur, roh balik, tengok anak bini, roh balik, tengok ahli keluarga. Itu semua kepercayaan karut. Yang mana bila seseorang anak Adam itu mati, rohnya berada di satu alam yang dinamakan alam barzakh. Dia tak boleh balik. Cuma dia boleh tengok kesudahan nanti di akhirat nanti. Kalau dia ahli syurga, Allah akan perlihatkan pagi dan petang syurganya. Kalau dia ahli neraka, Allah akan perlihatkan pagi dan petang nerakanya. Dia tak boleh cerita dah kepada orang lain. Dia tak boleh masuk dalam mimpi kita bagi tahu begini-begini, tak boleh. Kecuali dia masuk dalam mimpi itu saja-saja datang, bukan bawa syariat baru, tu bolehlah. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Jadi Nabi doa agar dilapangkan kubur Abu Salamah, serta berilah kepadanya cahaya, wa nawwir lahu fi, berilah kepadanya cahaya yang menerangi kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacalah yang versi penuhnya, muslimin muslimat rahimakumullah, iaitu doa Nabi, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Doa penuhnya yang dibacakan, yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan insan kamil, insan yang sempurna, insan yang tidak memiliki walau sebesar zarrah pun dosa, berdoa kepada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayat oleh Muslim. Baik, sedikit huraian kepada hadis ini.
Iaitu hadis-hadis yang tersebut menerangkan di antara lain yang pertama sekali bahawa orang-orang yang datang menziarahi orang sakit dituntut supaya berkata atau menyebut perkara-perkara yang baik sahaja. Bila kita ziarah orang sakit, yang lepas ketika pertemuan kita di masjid dalam kuliah maghrib, saya ada sebutkan bila kita jumpa orang sakit, kita kata apa? Kita ziarahi orang sakit, kita kata apa? Kita kata la ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Kita kata pada orang sakit. Apa maksudnya? Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, la ba'sa tahurun tu maksudnya tak ada apalah, jangan risaulah. Tahurun. Yang sakit-sakit ni semua pembersih kepada dosa-dosa. InsyaAllah. Jangan syarah panjang-panjang orang tengah sakit kan. Kita sebut begitu sudah. La ba'sa tahurun InsyaAllah. Kemudian kita doa. Kita doa. Sebagaimana Nabi SAW mengajar kita. Yang mana dalam doa itu kata Nabi, kalau kita mendoakan, sekiranya sakitnya itu bukan kerana sampainya ajal, maka insya-Allah sakitnya akan sembuh. Yang penting sakit itu bukan kerana datangnya ajal. Insya-Allah Nabi kata sakitnya akan sembuh. Iaitu kita baca 7 kali, kuat-kuat sikit biar orang yang sakit itu dengar. Kalau boleh dia amin lagi bagus. Kalau dia koma, dia tak boleh nak amin lah. Kita baca kuat-kuat sikit sehingga kita anggap dia boleh mendengar doa tersebut. Kita baca apa? As'alullahal azim Rabbul arshil azim an yashfiyaka. An yashfiyak. Bagi lelaki seorang. Kalau perempuan, an yashfiyaki. Bagi perempuan seorang. An yashfiyakum kalau ramai-ramai kan. Kita baca 7 kali, kita ulang. Kita ulang 7 kali. As'alullahal azim Rabbul arshil azim an yashfiyak. InsyaAllah, Nabi kata sekiranya penyakit itu bukan kerana datangnya ajal, maka insyaAllah penyakitnya akan sembuh. Itu di antara doa yang boleh kita bacakan kepada orang yang sedang sakit. Yang sedang sakit, bukan yang mati. Yang mati tak usah baca lah dah doa tu. Yang mati kita baca doa tadilah. Ataupun Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang biasa kita hafal lah, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi apabila kita menziarahi orang sakit, kita dituntut supaya menyebut perkara yang baik, berdoa, sebut perkara yang baik. Tak ada apalah, kau ni insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan bantuan. Kau ni orang yang baik, sebut kebaikan dia. Baik. Para ulama hadis menerangkan bahawa di antara kata-kata yang baik itu ialah menghiburkan hati orang yang sakit. Itu di antara kata-kata yang baik. Menghiburkan hati orang yang sakit. Itu dengan menyatakan bahawa penyakitnya itu ringan. Tadi kita sebut la ba'sa tahurun insya-Allah. Bahawa penyakitnya itu ringan. Tak adalah. Penyakit kau ni bukan teruk sangat. Okey lagi. Ramai lagi orang sakit teruk daripada ni. Kau ni okey lagi ni. Kan? Jangan pergi ziarah tu duk tanya macam-macam lagi. Ni kereta kau ni beli di mana? Rumah kau ni dah habis bayar belum? Berapa ratus ribu nampak besar ni? Jangan duk menceceh perkara-perkara yang tak ada kena-mengena. Kita boleh ziarah orang sakit ni, muslimin, muslimat rahimakumullah, kita tengok keperluan dia. Kadang-kadang keperluan dia wang, kita bagi duit. Kan, kadang-kadang orang yang sakit ni kita bawa makanan sedap-sedap, dia nak makan macam mana? Kecuali kita bawa makanan tu untuk ahli keluarga dia. Kan, dia tengah sakit, mulut pun tawar, hebel, tak boleh nak rasa apa. Kan, mulut pun rasa pahit. Kita bawa perkataan yang baik-baik untuk dia. Kita hiburkan hati dia. Sebagaimana itu yang dituntut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita katakan dan penyakit itu akan cepat sembuh serta tidak lama lagi ia akan beroleh sihat wal afiyah. Kita sambil-sambil itu kita doa Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah.
Ya Allah, kurniakanlah kepada diriku kesembuhan. Kalau dia boleh baca, kita ajar dia. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Subhanallah. Dah lama tak online ni, nak baca doa pun rasa agak kaku. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, kurniakanlah kepada diriku al-afiyah, kesembuhan, kebaikan, kedamaian, ketenangan. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kita ajarkan kepada orang yang sakit yang boleh membaca doa tersebut. Kemudian yang kedua, semasa melawat janganlah tinggal lama-lama. Ini untuk orang sakit. Ini untuk orang sakit. Diulang balik hadis-hadis ni. Huraian hadis ini dia ulang balik hadis-hadis yang lepas selain pada hadis yang ke-71 ini. Semasa melawat janganlah tinggal lama-lama, kerana boleh jadi menjemukan orang yang sakit itu dengan menyusahkan ahli rumahnya. Zaman sekarang kita boleh WhatsApp, Telegram ke dulu, telefon dulu tanya, boleh dah aku nak datang melawat ni. Kalau tuan rumah tu kata, tanya betul-betul. Kadang-kadang tuan rumah ni segan, malu. Kawan kita kan, kita tanya dia, aku nak datang ziarah rumah kau ni, boleh tak? Dia kata, nak kata tak boleh kang, kata sombong, kata boleh, aku tak daya nak terima tamu. Betul juga kan, memanglah tamu tu membawa rahmat, tapi ada orang kerana dia tengah sakit, tak berapa selesa. Mungkin sakit itu menyebabkan dia tak boleh nak berpakaian dengan sempurna dan sebagainya, mengganggu keselesaan. Jadi kita doakan daripada jauh. Dalam telefon tu boleh doa juga kan. As'alullahal azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyak. Biar dia dengar, dia pun amin. Amin pun boleh. Tak ada masalah pun. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Cuma yang afdalnya kita ziarah lah. Menziarahi itu lebih afdal. Baik. Kemudian kecuali orang sakit itu meminta supaya pelawatnya tinggal lama di sisinya. Itu lain. Yang kita ziarah, dia kata, janganlah balik lagi lama lah sikit. Aku suka kau ada dekat aku. Rasa kebah sikit penyakit ni. Itu tak apalah. Tengok kesesuaian. Kita semua ada akal dan fikiran. Kita tengok kesesuaian. InsyaAllah. Baik, yang ketiga, cara menziarahi orang yang hampir mati pula. Orang yang hampir mati. Tadi orang yang sakit. Ini orang yang sedang nazak. Kan? Orang yang hampir mati. Ialah sunat disebutkan kepadanya kalimah La ilaha illallah. Ajarkan dia. Ajarkan. Kan? Kita rapat dengan telinga dia sikit, sebut La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah permudahkan dia untuk mengikuti kita. Ya. Barang siapa yang akhir kalamnya dengan La ilaha illallah, dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, orang yang mengakhiri kalamnya, perkataannya dengan kalimah La ilaha illallah, Nabi kata dia masuk syurga. Masya Allah. Itulah tempat yang paling penting. Itulah kejayaan yang paling besar. Baik. Sebagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hadirlah di tempat orang-orang yang hampir mati dan ingatkanlah mereka akan kalimah La ilaha illallah, kerana mereka nampak apa yang kamu tak nampak. Subhanallah. Orang yang sakaratul maut ini, dia nampak apa yang kita tak nampak. Kita tak nampak lah sebab belum sakaratul maut lagi. Tapi orang yang sakaratul maut, orang yang sedang nazak, dia nampak apa yang kita tidak nampak. Jadi Umar radhiyallahu anhu menyarankan kita untuk menyebutkan, mengajarkan kalimah La ilaha illallah. Menurut keterangan para ulama, setelah orang yang hampir mati turut menyebut kalimah itu, bila orang yang hampir mati itu dia dah sebut kalimah tersebut, maka janganlah orang yang hadir di sisinya menyebutnya lagi. Tak perlu dah lah. Tak perlu ajar dah lah. Kalau dia dah sebut, kecuali orang yang hampir mati itu menuturkan kata-kata yang lain. Lepas kita ajar La ilaha illallah, ia pun sebut La ilaha illallah.
tiba-tiba dia sebut lagi nak air. Kita ajar lagi perkataan la ilaha illallah. Kita berharap agar bila dia berlakunya kematian, di saat dia berlakunya kematian, kalimah terakhir dia sebut ialah la ilaha illallah. Yang kita pula jangan duduk bercerita tapi orang sedang nazak tu, duduk bercerita pula nak mati ni aku tengok ni, tak lama dah ni. Kadang-kadang orang kita ni dia mulut dia kan banyak, bila dah ramai-ramai tu muslimin muslimat rahimakumullah, susah juga kita nak aturkan kan. Jadi kita ni sebagai orang yang belajar, yang dengar hadis ini, kita ada ilmu, kita dapat sampaikan kepada masyarakat bagaimana kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Baik. Kemudian jadi apabila dia menyebut perkataan lain, kita ajar semula. Baik. Kerana tujuan menyebutkan kalimah la ilaha illallah itu kepadanya ialah supaya jangan ada sesuatu apapun dalam ingatannya selain daripada mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla pada saat matinya. Itu tujuannya. Tujuannya bila dia mati tak ada benda lain yang ada dalam jiwa dia, dalam fikiran dia, dalam hati dia, dalam perasaan dia, melainkan yang ada hanyalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan hanyalah Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah orang itu menghembuskan nafasnya yang akhir, dia pun dah meninggal dunia, dah mati. Tak salah pun sebut mati. Al-Quran sebut mati. Dalam solat pun kita sebut wa mahyaya wa mamati. Kan? Dan hidupku dan matiku. Kadang-kadang ada orang kata tak elok sebut mati. Mati ni untuk binatang. Jangan begitu. Kita gunakan perkataan asal daripada bahasa Arab. Bahasa Arab sebut perkataan mati. Mati belaka. Semua mati. Dalam perkataan bahasa Arab itu, dalam Al-Quran pun sebut mati. Dalam doa kita, dalam iftitah kita pun kita sebut mati. Tak salah pun kita meraihkan bahasa Melayu. Ada mati, ada mangkat, ada wafat. Tapi dalam mentafsirkan, mengikut tafsir yang sebenar daripada bahasa Arab, mati, matilah. Jadi setelah orang itu menghembuskan nafas yang terakhir, yang ini meninggal dunia ataupun mati, maka selain daripada sunat menutup matanya. Kalau matanya terbuka, sunat kita menutup matanya secara lembut. Dengan lembut. Jangan pergi hentam, pup sekali tarik terus kan. Terkejut kan. Orang yang masih hidup di sebelah-sebelah tu terkejut habis. Kalau pap bunyi kan. Kita pegang dengan lembut. Sunat menutup matanya. Kemudian dituntut pula supaya melembutkan sendi-sendinya yang telah keras, kaku, seberapa yang boleh. Bila orang mati ni, dia sendi-sendinya akan jadi keras. Jadi kita lembutkan kan, lembutkan sendi-sendinya. Itu ada ditunjukkan dalam kursus pengurusan jenazah lah. Dilembutkan. Kalau dulu saya belajar dulu, ada yang kata letak minyak sikit di sendi-sendi ni bagi dia untuk nak lembutkan dia tu. Kemudian macam-macam lah. Itu yang masing-masing punya teknik pembelajaran lah. Baik, kemudian serta mengikat dagunya ke kepala supaya tertutup mulutnya. Bila orang meninggal dunia ni, dia dah tak ada pegangan dah. Roh dia dah tak pegang. Jadi mulut pun akan terbuka. Terbuka. Jadi kita ambil dia ambil tali, ambil perca kain tu kan, diikat begini. Diikat. Kan, tu yang orang kata pocong tu kan. Diikat begitu muslimin muslimat rahimakumullah. Diikat dagunya ke kepala supaya tertutup mulutnya. Juga dituntut mendoakan si mati dan keluarganya supaya mereka beroleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-71 yang saya bacakan sebentar tadi. Doa banyak-banyak. Banyakkan doa. Ulang-ulang pun tak apa. Kerana dituntut kita berdoa itu kita mengulang-ulang doa. Kan? Kita ni dalam berdoa, pertama kita mengulang-ulang doa. Ulang-ulang doa. Kemudian kita yakin. Kita berbaik sangka Allah menerima doa tersebut.
Jangan sambil berdoa tu, ya Allah, aku ni doakan dia ni, Allah terima ke tidak ni, Allah ampunkan ke tidak dosa-dosanya ni. Jangan kata begitu. Kita kena yakin. Yakin tu masuk di situ, kita berbaik sangka kepada Allah. Allah menerima doa-doa kita kepada si mati. Baik muslimin, muslimat rahimakumullah. Habis pembicaraan pada hadis yang ke-71, iaitu bab beriman kepada adanya hari akhirat. Kita masuk pada hadis yang ke-72, insya-Allah sempat lagi dalam 12 minit lagi. Saya ingat dalam 12 minit lagi kita ada masa untuk menyambung sedikit satu hadis lagi. Baik, iaitu hadis yang menyebut tentang panduan bagi orang-orang yang ditimpa bencana. Panduan bagi orang-orang yang ditimpa bencana. Hadis ini akan menceritakan tentang panduan bagi orang-orang yang ditimpa bencana. Hadis yang ringkas, yakni mengenai orang-orang yang ditimpa sesuatu bencana. Sekarang kita ditimpa bencana lah, betul tak? Wabak COVID-19 ni bencana lah ni. Kita sedang ditimpa bencana. Jadi apa panduannya? Rasulullah SAW menerangkan dalam beberapa hadis yang antara lain seperti berikut. Hadis yang ke-72, Nabi SAW an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah. Hadis ini ialah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Panduan bagi orang-orang yang ditimpa bencana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang Islam sama ada kepenatan. Ni Nabi kata Nabi kata wa ma yusibul muslima min nasabin. Tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang Islam sama ada kepenatan, penat. Kan, penat. Banyak tugasan harian kita yang kita lakukan. Berlaku kepenatan kepada kita. Maka Nabi kata, tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang Islam sama ada kepenatan, min nasabin, wala wasabin, kesusahan memikirkan perkara yang akan datang. Masya Allah. Subhanallah. Kita duk fikir perkara yang akan datang ni. Bila boleh datang solat berjemaah ke masjid macam biasa ni? Bila boleh datang solat Jumaat macam biasa ni? Duk berfikir ni. Kesusahan memikirkan perkara yang akan datang. Wala hammin, kedukaan, rasa duka. Kan? Rasa duka. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada rasa duka dan rasa sedih. Masya Allah. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Rasa duka, kedukaan. Wala hammin, wala hazanin. Sesuatu yang menyakiti. Wala hazanin, sesuatu yang menyakiti. Wala aza, atau kesusahan mengingatkan apa yang telah berlaku. Ini panduan Nabi SAW. Saya ulang balik. Maka Nabi kata, tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang Islam sama ada kepenatan, kesakitan, kesusahan, memikirkan perkara yang akan datang, kedukaan, sesuatu yang menyakiti, atau kesusahan mengingatkan apa yang telah berlaku. COVID-19 ni ada mak bapak yang kehilangan kerja, ada suami yang kehilangan kerja, ada isteri yang kehilangan kerja. Subhanallah. Ni panduan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ada kerja, bersyukurlah. Masih ada kerja, masih ada perusahaan, masih ada keuntungan yang boleh didapati. Pengajaran yang Allah berikan kepada kita daripada hadis Nabi yang ini. Maka Nabi kata, hatta
tahta syaukati yushakuha, sehingga kan tikaman duri yang mencucuknya. Sehingga tikaman duri yang mencucuk kita tu, illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan Allah hapuskan dengan sebabnya sebahagian daripada dosa-dosanya. Masya Allah. Tu kelebihannya muslimin, muslimat rahimakumullah. Itu kan ketika kita menghadapi bencana, kita rasa penat, letih, sedih, fikirkan apa benda lepas ni nak buat, kerja apa nak cari. Kemudian tengok pula anak-anak apa yang nak dibagi pendidikan, makan minum mereka macam mana. Semua kesusahan-kesusahan ini, sehinggalah Nabi kata, sehingga kamu tercucuk duri. Tercucuk duri, benda paling halus, tercucuk duri itu, ia merupakan penghapusan dosa, sebahagian daripada dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu panduan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita orang beriman. Tapi jangan menyumpah. Jangan menyumpah. Antak guna. Kenapalah Allah uji aku macam ni? Kenapa aku yang kena? Kenapa orang lain okey semua? Na'udzubillah min dzalik. Perkataan-perkataan itu akan menjauhkan kita daripada rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, berkata tidak semudah untuk kita beramal. Namun itulah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Begitulah pendidikan yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu lapar, Nabi tak selalu kenyang. Sehingga Nabi letakkan batu-batu di perut baginda kerana kelaparan. Tengok ujian. Nabi-nabi pun dapat ujian. Ini kan pula kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insan kamil, insan sempurna, insan yang tidak ada sebarang dosa pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pula kita manusia biasa. Cuma cara kita menghadapi itu diberikan panduan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menimpa kita bukan saja. Ia merupakan kafarah. Ia merupakan kecukupan di atas dosa-dosa kita. Allah nak hapuskan sebahagian dosa-dosa kita, agar bila kita bertemu dengan Allah nanti, terhapuslah segala dosa, terutama dosa-dosa yang besar. Banyakkanlah istighfar, astaghfirullahalazim, banyakkanlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah akan menyelesaikan segala masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa beristighfar, dia merupakan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu Allah akan kurniakan jalan keluar daripada sebarang masalah. Ada masalah yang menimpa istighfar. Dan istighfarlah dalam keadaan sedar. Istighfarlah dalam keadaan faham. Jangan istighfar sambil buat kerja lain. Mulut istighfar juga. Ya, insya-Allah dapat pahala. Mungkin kita tidak ada penghayatan. Jadi kita beristighfar itu dengan penuh penghayatan. Selepas solat kita beristighfar. Astaghfirullah. Dengan penuh penghayatan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. 3 kali ya kita baca. Tapi kalau dengar dengan penuh penghayatan, adakah sama kalau kita baca banyak-banyak dengan tanpa penghayatan? Pahala tetap dapat, tapi tanpa penghayatan. Kita hayati. Waktu-waktu, detik-detik yang kita boleh menyebut istighfar dengan baik, kita sebut dengan penuh penghayatan. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita dapat 2 hadis. Satu hadis yang menerangkan tentang cara, kaedah di saat kita menghadapi orang yang sudah pun mati, orang yang sudah pun meninggal dunia, sebagaimana Nabi SAW menziarahi jenazah almarhum Abu Salamah radhiyallahu anhu tadi. Kemudian yang kedua, hadis yang menerangkan tentang apa yang berlaku sesuai. Kebetulan malam ni hadis ni menceritakan apa yang menimpa kita, bencana yang sedang menimpa kita, dan kaedah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Semua itu merupakan penghapus kepada sebahagian daripada dosa-dosa
kamu. Dengan syarat kita menerimanya dengan keredaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyakkan istighfar dan sentiasa melaksanakan amal ibadah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menilai kuliah maghrib kita pada malam ini sebagai nilaian amal ibadah bagi kita di sisi Allah, dan dengan amal ibadah itu kita bertawassul kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan wabak-wabak penyakit ini daripada kita, kepada ahli keluarga kita dan seluruh masyarakat serta handai taulan kita, dan kita dapat beribadah dengan baik sebagaimana sebelum ini, insya-Allah dapat memenuhi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dahulu kembali, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Jika ada soalan, boleh disoal di bawah, insya-Allah. Dengan izin Allah saya akan cuba jawab selepas daripada kuliah nanti, pada masa-masa yang terluang. Kemudian mudah-mudahan penonton-penonton muslimin dan muslimat yang berada di dalam online FB live saya ini sentiasa dikurniakan kesihatan, kekayaan, harta dan jiwa, kekayaan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat kurniaan Allah yang terbaik di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti dalam syurga Firdaus, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.